Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anda bersama saya Runuddin Zainur. Dan pada hari ini kita ada tetamu istimewa penaja bagi Kisah Ruqyah SG, iaitu tim Hijama Associates. Memperkenalkan ni pasangan suami isteri pasangan suami isteri daripada Hijama Associates. Memperkenalkan diri, yang ini Fahmi yang tu Fina. Oh, match made in heaven F squared lah. Fahmi dan Fina Hijama Associates Jadi para penonton KRZ, mungkin anda tertanya-tanya ni kenapa diorang dua ada dengan kita pada hari ini. Mereka merupakan penaja kita dan insya-Allah pada hari ini kita menjemput mereka bersama-sama dalam YouTube Kisah Ruqyah SG, dan insya-Allah kita akan tanya hijama tu apa. Dan kita akan tanya pengalaman mereka apa yang menyeramkan ni. Berseram nanti kita ni ya, insya-Allah. Baik para penonton Kisah Ruqyah SG, kita akan bertanyakan yang pertama, apa khabar? Fahmi sihat? Alhamdulillah. Fina sihat? Alhamdulillah. Dah makan McDonald? Tadi makan. Nanti makan McDonald. Ya. So insya-Allah pada hari ini para penonton Kisah Ruqyah SG, saya bermulakan dengan kongsi pengalaman. Ada satu pengalaman ni saya nak kongsi dengan awak semua, agak pelik lah. Dan saya kira ini antara perkara-perkara yang kita lalui sepanjang beribuan orang yang kita rawat, dan ini salah satunya yang common Dan kemudian kita akan mempersilakan Ustaz Tam untuk memberikan kongsi kisah kiriman daripada anda penonton dan pendengar Kisah Ruqyah SG Podcast dan YouTube. Dan kita akan interview tim Hijama Associates. Kita nak tahu apa itu bekam. Dan sebelum kita mulakan, kita nak kasih faham bekam ni adalah sebahagian daripada rawatan ruqyah. Kenapa? Nanti kita akan terangkan insya-Allah. Betul. Dan kongsi kisah yang kedua yang akan disampaikan oleh tim Hijama Associates. Saya tak tahu siapa yang akan cerita, Fahmi atau Fina? Fina yang akan menceritakan. Baik, kita mulakan dengan kongsi pengalaman. Ustaz Tam, tadi nak cakap tadi ke semalam ke? Okey, yang penting adalah pernahlah ruqyahkan di pasangan suami isteri. So pasangan suami isteri ni dia cuba nak dapatkan zuriat untuk sekian waktu yang lama lah. I think for 7 years. Dia 7 years. Antaranya pengalaman pun banyak juga merawat orang yang cuba nak usahakan Once in a while kita akan jumpa lah. Tetapi para penonton Kisah Ruqyah SG, sebelum kita rawat, kita akan tanya soalan-soalan yang berkenaan dengan medical dulu kan. Kita akan tanya, okey, dah pergi doktor, doktor cakap saya okey. Doktor cayap pula. Nak cakap saya dicayap Doktor cakap saya okey. Doktor cakap isteri saya pun okey. Dan kemudian akan tanya soalan-soalan lain. Okey, 3 tanda major nak tahu kalau ada gangguan ataupun tidak. Yang pertama, you guys selalu ada nightmare tak? Tu soalan yang kita akan tanya tahu klien kita. Tu cakap ada Ustaz. Yang suami ada tak? Tak ada. Yang isteri ada. Okey, selalu mimpi-mimpinya apa? Saya kalau mimpi selalunya mimpi ular Ustaz. Ular? Itu boleh jadi tanda-tandanya gangguan kan? So I specifically ask tau, because ramai from my clients mimpi ular. Nanti dia describe ular dia macam mana. So I said, ular dia kontot gini kan? Macam mana Ustaz tahu? Tu peliknya lah. Kebanyakan orang yang rawat, ini namanya ular kontot. Ularnya tu dia tak seperti panjang biasa, tapi mungkin pendek sikit. Dia cakap, macam mana Ustaz tahu? Ustaz dukun tak, bukan kerana saya dapat agak, tetapi ini perkara yang banyak berlaku kepada orang lain jugalah. Betul. Okay. Dan soalan kedua tanya, okey, minta maaf saya tanya ni depan suami ni, saya tanya, pernah mimpi perkara-perkara tak baik, like benda-benda sexual in nature? Muka dia terkejut lah. Ada Ustaz. Ada kan? Okey. Soalan yang seterusnya, dari background mak bapak atau datuk nenek, ada tak rasa-rasanya yang ada ilmu macam kebatinan ke, ilmu persilatan yang ada macam ilmu menyeru ke apa ke? Senang cakap ada saka lah. Dia macam turun-temurun gitu kan, jin nasab. So dia cakap daripada mak saya punya mak, which is nenek saya ada. Cakap alamak, dah tanda-tanda banyak tau. Kira dah considered tanda major tu besar. Bukan tanda major ni major, tanda yang besar. Tanda yang besar yang ada. Okay. So I said, okay, badan selalu kat dalam bawah kulit tu ada rasa macam benda bergerak tak? Dia cakap, ada Ustaz. Ini serius lah? Serius. Kau ingat aku muka main-main? Tak, yang bergerak tu betul lah. Ada rasa? Jarang dengar tapi it's a serious thing Yes. So anda tanya, dah pernah diruqyahkan orang? Tak pernah, tapi saya selalu self ruqyah. Dan I said self ruqyah dengan diruqyahkan orang dua benda berbeza. So after dah tanya tanda-tanda begitu banyak, then next I tanyalah, rumah 12 minute onwards ada dengar tak bunyi guli-guli jatuh? So dia cakap tak ada. Ni tak ada. Juga Okay,
Then I said, okay, selalunya bukan saya cakap confirm, kalau rumah orang yang ada gangguan, dia satu benda ni saya cari. Kalau ada mungkin, kalau tak ada dan tak ada lah. Agak-agak apa? Kelibat lah. Bukan, tanda ni. Oh, cakaran. Betul lah Ustaz, ada sih. Serius? Like 5 jari gitu. Ni saya akan tanya, ni kat atas tu tangan siapa? Saya tak perasan lah Ustaz. Sekarang ni Ustaz cakap berdiri belah rumah saya. Dia cakap macam itu. So, okay. And I said, seems like the pattern that I see orang-orang yang lain yang saya rawat ada tanda-tanda seperti inilah. So I said, okay, jom kita ruqyah. So my procedure of ruqyah selalunya saya akan berikan air dan dibacakan suratul Baqarah, suratul Ali Imran. Kemudian minta izin dulu, akan bakarkan kayu bukhur, kasih wangi rumah dulu, kan, menghidupkan sunnah. Hantar bawa dia punya tu Bawa satu rumah lah. Okay. Kira macam ni tempat entrance, lalu masuk bilik keluar bilik. Jadi bau wangi tu meresap rumah lah. I don't put my intention primarily untuk halau jin. Itu secondary, tu kerja Tuhan lah. Kita punya main reason will be nak mewangikan rumah, hidupkan sunnah. Benda yang sunnah, benda yang tidak disuka oleh makhluk John jin. John lain. Okay. So after that I bawa kasturi. Mana-mana pergi I will bawa kasturi. Kasturi putih, kasturi vanilla tu. Yang dibacakan suratul Baqarah. Okay, letak sini, letak kat hidung, letak belakang telinga, dekat belakang tengkuk sini kan. Kerana dari sebagai penerangan ilmu ruqyah, kalau berlakunya rasukan, benda tu stay kat sini. Nanti kita akan pegang lah. Kadang kita akan rasa getaran on off macam Qafiyatul Ra's. Qafiyatul Ra's. Okay, dah pakaikan kasturi, dah kasih minum air. Okay, now's the time. You guys relax, tutup mata, tenangkan fikiran, dengar saya baca Quran selama 20 minit. Yang kedua, jangan baca apa-apa dulu, relax, just dengar je saya baca. Ketiga, jangan ikut apa saya baca. Keempat, this is where it gets scary, saya cakap. Kalau ada pergerakan-pergerakan yang you tak sangka, jangan tahan balik, let go je. Okay, semua suami saya tak bisa ada, alamak, jadi apa-apa ke? Saya tak nak cakap dulu. I wouldn't say initially, because nanti the mind will anticipate. Okay, kalau baca kan gerakannya gini, maknanya ada hantu. Nanti diorang tak nak, dia boleh terfikir-fikir tau. Nanti diorang boleh tergerak gitu. Kita tak nak make them anticipate lah kan. Okay, baca. Baru Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, Alhamdulillah. Mata diorang nak gini laki bini. Sus, okay, buka mata kejap. Kenapa? Tak tahu Ustaz. Yang isteri gerak sendiri Ustaz. Yang suami, saya takut lah. So ada dua macam reaction Saya say, okay, tak apa, relax, kita teruskan. So baca Fatihah. Sekali masuk, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Isteri tu punya getar gini sampai dai-dai berkerut-kerut rabak betul. Cakap, alamak. Again, Ana tak cepat serkap jarak. Ni gangguan ni, jin ni. Tak ada, let dulu kan. Baru initial reactions lah. Betul. Dia dah gini-gini semua tau. Suami dah makin lama terus hilang. So in the beginning kalau ada kalau ada pergerakan gini kan, kalau initial maknanya dia takut, nervous. Dua-dua. Tapi bila it reacts to certain verses, mengikut pengalaman, alamak, ini macam gangguan lah. Okay, tak apa, baca lagi lepas wattaba'u tu kan, kemudian ila wa ilahukum, kemudian ayatul kursi. Sekali masuk yang usual, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dia punya sini dah getar-getar satu side tau. Ni mata dia dah sebelah kiri dah keluar mata. Cakap, alamak, on the left side. Wallahu a'lam. Kalau penerangan dari kitab Ruqyah Syariah karangan Syekh Abu Al-Barra, dia bilang kalau sihir madfun, sihir tanaman, kemungkinan you akan rasa setengah badan tu kira mati, macam sebal-sebal. But she doesn't feel that. She feel macam ada pergerakan lah. Okay. Dah baca Ana dah anticipate tau. Okay, ni kalau terlebih, kalau terjadi rasukan ni, mau standby je ni. Dah lama tak rasukan ni kan. Walhamdulillah tak ada rasukan. Alhamdulillah. Okay. But Ana tanya, okay, dah habis baca semua dah 20 minit. Ana tanya, okay, what do you feel? Sekarang rasa lightheaded tak? Ustaz, saya rasa lightheaded. Okay, memang sesuai apa yang diterangkan oleh orang diruqyahkan lah. Okay, kedua, you air mata kiri tu kenapa? Tak tahu lah Ustaz, saya rasa sebelah kiri saya tu macam gitu lah. Pasal dulu saya pernah self ruqyah, rasanya macam gitu. Tangan saya rasa macam bergetar-getar, dan sekarang tak ada apa-apa. Next soalan saya tanya, okay, hujung-hujung jari tu rasa sebal-sebal, rasa macam bukan sebal-sebal, rasa semut-semut. Injin semut. Siapa sakit ni atas? Rasa, mak, handphone lupa nak tutup. Okay. Minta maaf. So, tanya, ada semut-semut tak? Rasa. Because penerangan
Faizal Hidayatullah dalam kitabnya Risalah Pelebur Jin Leluhur. Dia dah terangkan kalau rasa seperti itu seperti keluarnya gangguan. Kerana kita faham, I mean you guys pun daripada bidang hijama, bab urat, capillaries dengan darah, diterangkan oleh Rasulullah SAW kalau adanya makhluk ini masuk dalam majrad dam, maknanya dalam urat-urat darah lah, pembuluh darah, pembuluh darah gitu kan. So itu yang apa dia rasakan. Okay, so dah gitu, dah berbual, dan I say kalau suspek ini adalah saka ataupun jin nasab, ada list yang Syekh Fazil Hidayatullah terangkan tau. Okay, ini tanda-tanda ni seperti ada gangguan. So I tanya di satu soalan, you guys, I mean yourself, kalau mimpi selalu jadi betul tak? Dia dah tengok each other saya rasa macam gitu . So those are tanda-tanda tau. If you have like magical powers, you can foresee things, you mimpi benda jadi betul, ini semua bagi pandangan ruqyah syar'i, ini bukan kelebihan tau. Dah macam future sight tu dah pelik. Itu dah considered menilik, dan Allah mengharamkan menilik dalam Al-Quran kan. Okay. So I say dia ada. Okay, now saya bukan seperti perawat lain sikit-sikit saka. Ni saka ni sebab gini. Pasal a possibility boleh jadi saka. A possibility boleh jadi gangguan jin asyik. Jin asyik ni jin yang nafsu dia tu ada songsang sikit, dia tak suka makhluk dia, bangsa dia suka dengan bangsa manusia. Boleh jadi saka. Dan suami dia tanya, okay Ustaz, ni kira apa? Jadi saya cakap lah, okay, ni 3 boleh jadi possibility. Dia cakap, tapi siapa hantar? Kan? Saya tanya balik, you kalau kena COVID, tiba-tiba kena COVID, you nak cari siapa penyebab COVID? Betul tak? Allah dah izinkan. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Tidak musibah itu berlaku melainkan dengan izin Allah. Ini Allah dah izinkan. Allah nak uji supaya pahala kita ditambahkan, dosa kita diampunkan. Sudah, jangan dipikirkan apalah. Kadang-kadang benda-benda gangguan ni disebabkan keturunan atas yang pernah belajar benda-benda pelik-pelik macam ginilah. Benda-benda mistik-mistik ni kan. Kadang dia boleh turun-temurun kepada keturunan hingga keturunan yang ke-7. So I said, so dah habis, kita dah dakwah diorang, dan Alhamdulillah dia terfikir, okay, ni mesti nak jadi konten untuk Kisah Ruqyah SD lah. So para penonton dan para pendengar Kisah Ruqyah SD, these are some perkara yang kita lalui, and it's common dalam berapa ramai orang, and especially kalau Ustaz Tam ada testimonial daripada salah satu klien yang dia cuba usahakan dapatkan anak, kemudian diruqyahkan dan ada betul, dengan izin Allah SWT, bukan disebabkan Ustaz Tam ataupun Ustaz Ruk. Itu yang paling important yang kita kena faham lah. So itulah permulaan kongsi pengalaman, insya-Allah. Jadi yang seterusnya kita teruskan dengan segmen kongsi kisah yang dikongsikan oleh anda penonton dan pendengar Kisah Ruqyah SD. Kita mulakan dengan Ustaz Tam dulu. Alhamdulillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita sambung, tadi macam Ustaz Ruk share, kita tahu tentang patterns dengan over the years ataupun pengalaman yang kita nampak, selalu patterns dia the same, dia tak berapa jauh. Dan kita boleh roughly agak-agak juga, sometimes bila orang fake it, orang macam bohong-bohong buat itu pun dia tahu, kadang dia punya symptoms tak berapa match dengan dia punya reaction. Terkejut. Ada yang macam itu, ada yang rasuk bedek Nanti penonton pun terkejut juga dekat rumah ni. Astaghfirullahalazim. Tutup lah. Yes. Dan kita kalau tentang ruqyah ni, satu, kita jangan overconfident sangat lah. Ada benda-benda yang kita kena berhati-hati dalam memberitahu orang lah, insyaAllah. Nanti kita akan share tentang hijamah dan juga ruqyah, macam mana kita boleh integrate, insyaAllah. Alhamdulillah kan. Okay, saya akan mulakan insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz KRSG. I just want to share something that has happened recently. Tak seram, tapi pelik. Anak saudara saya baru dapat rumah sewa di kawasan Toa Payoh. Toa Payoh besar korang jangan pergi blok-blok. Check rumah rental Jadi selepas mereka cuci rumah telah membersihkan rumah, saya ada tolong buatkan air ruqyah untuk orang kata direnciskan ataupun spraykan untuk rumah beliau lah, dengan mungkin dalam bacaan ayatul kursi dengan surah Saffat. Pendengar ni pendengar 3 RKRSG lah dalam. Jadi specialnya dia ni membacakan surah Al-Baqarah. Okay, dia baca first sampai last lah, Masya Allah, 48 pages 49 pages. Kemudian sampailah kepada surah Al-Falaq. I was reciting the Quran as loud as possible. Jadi satu rumah tu boleh dengar lah suara saya membacakan Al-Quran. Tapi Ustaz, bila sampai di surah An-Nas, last ayat, habis je saya baca minal jinnati wan nas.
My father yang sedang pasang cooking pan yang ada glass cover tu, dia punya holder nak kena screw sendirilah. Sampai pada ayat yang terakhir tu pecah meletup. Pecah meletup? Aku tak, dia punya, aku rasa kaca dia kot yang meletup. Okay. Habis luka kaki ayah saya, sampai darah. Nak kena bekam tu. Belum lagi belum bekam jangan cepat sangat jap. Kemudian saya tanya bapak saya, sama ada dia tertekan kuat sangat ataupun benda tu meletup dengan secara sendirinya. Ayah saya kata dia pegang cover pen tu biasa je, memang positionnya memang macam tengah pegang pinggan lah. Tiba-tiba pecah seakan-akan meletup. It exploded. Usually Ustaz, mana ada kaca pecah macam tu? Kalau diorang crack pun diorang crack sikit, unless lah kita hentak benda tu dengan sekuat-kuatnya. Itulah. Jadi keluarga ni dia anggap perkara ni macam mungkin it's nothing coincidental, benda yang biasa. Tapi Ustaz, seram tu bila tengah baca benda tu pecah. Kemudian Alhamdulillah lah saya rasa para pendengar ni pun dia dah biasalah dengan bacaan. Dia tahu tentang apa nak dibacakan. Cuma dia tanya kita, Ustaz Ruk, Ustaz Tam, ada tak pengalaman-pengalaman you baca something like this happened? Okay, insyaAllah. Saya minta izin dulu Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya teringat pada awal-awal saya buat ruqyah dulu, saya tak pernah jumpa kaca pecah lagi Itu dah macam soprano InsyaAllah tak sampai level tu, InsyaAllah. Cuma saya pernah baca Al-Baqarah that time. Awal-awal saya dengan sahabat saya, kita baca, rumah tu semua tutup tingkap, dia buka aircon je, dan pintu tu semua melekat lah, yang kat belakang-belakang door kan. Apa nama dia? Door stopper door stopper. Semua melekat dengan magnetic door stopper. Bila kita bacakan Al-Baqarah pada ayat keberapa saya tak ingat, dia punya pintu tu hempas sekuat-kuat hempasan. Dan buat saya terkejut pasal saya terlelap sekejap kira kantor baca dah ada gini-gini. Member saya Milton baca, jadi saya tertidur sekejap. Jadi bila hentak tu, kita dua-dua dah macam, yang paling terkejut saya lah pasal tidur kan. Kalau saya dah gitu-gitu, saya tengok kawan saya tengok saya. Jadi dalam keadaan ni kita no choice, kita tak boleh takut lah. Peruqyah ni kalau takut, apa fungsi you jadi peruqyah kan? Macam kira dah tak ada function lah. Dah lah orang bayar jadi dengan tak cakap takut sangat lah, tapi risau juga kan bila kita nak pergi tu. Saya suruh kawan saya continue baca. Pertama, kalau benda berlaku, jangan henti, jangan kelang kabut, jangan panik. Dia continue baca. Saya masuk bilik tu dan saya ternampak sebenarnya tak ada apa-apa kat dalam tu. Dia anti-climax tak ada apa-apa. Cuma dia just, bila kita masuk tempat tu memang rasanya tidak sedap, dan kita tahu benda tu is not normal. Dia tak everyday pintu hempas-hempas macam kat dalam movie, tidak. Tapi bila sesekali berlaku, memang itu salah satu tandanya lah. Dan saya dengan kawan saya, kita anggap tu sebagai satu pengalaman yang mendewasakan. It might happen in the future ataupun it might not happen. Dan benda ni nak uji kita lah. Mungkin Allah nak tengok si dua ekor ni baca Baqarah dia yakin tak yakin ni. Tapi jujur memang rasa lain lah. Susian kawan saya kata, habiskan Baqarah, kita spray, kita bacakan surah, kemudian kita bacakan ayatul kursi dengan surah As-Saffat, azankan, kita baca kalimat ancaman unasyirukum. Alhamdulillah, lepas tu kita tanya juga family, tiada lagi gangguan dalam rumah tersebut. So far saya tak pernah experience any explosion of orang kata kaca, glasses ke. Cuma just the slamming of doors. Pernah cerita-cerita peruqyah veteran macam ustaz saya, hempas pintu tu pernah beberapa kali. Ini di antaranya lah. Okay, Ustaz Ruk. Pengalaman saya kalau benda pecah tu tak ada. Banging of doors pernah. Benda tu padahal susah saya nak buka. Betul. Dia baca pam tu buka. Tu macam terkejut lah. Satu, dua, tengah baca, kemudian plastik. Ni baca Baqarah juga, I remember. Ni case dekat Jurong kita cakap. Banyak OS tu lah, Westside Loco. So baca plastik tu, tiba-tiba macam ada benda bergerak kat dalam. Pergi dekat-dekat, check lah apa benda. Tak ada apa, dia bergerak sendiri. I tengok tingkap tutup, tengok ada angin, tengok pintu tutup, tengok aircon tak buka. So like I said, anak orang very tak suka cepat. Ni yang gangguan jin lah. So we look for evidences dulu lah. Paling terkejut, poltergeistic activity lah. Tengah baca, kerusi sini macam gitu. Saya dengan family members yang lain macam ada ketakutan. Saya cakap, relax, jangan takut. Dalam hati benda-benda juga.
Ni kalau ada gerak lagi ni aku cabut ni. Tapi there was once yang macam gitulah. Benda pecah so far tak ada, but benda pelik, I mean kalau nak cakap memang banyak. I mean kita punya episod podcast pun dah 100 lebih. Betul. Banyak juga cerita-cerita yang dah disampaikan, yang tak boleh lupa. Itulah yang plastik tu dengan kerusi sedet sendiri kot. Lagi satu quite common kalau kita dalam ruqyah ni, kalau kita sebelum datang orang, nanti orang ceritakan biasa nak buka pintu macam orang kat dalam tengah tolak. Nanti you tolak, dia macam tolak balik. Dan there's no pressure ataupun angin yang tolak balik that strong. And you tahu kan, kalau orang main pintu, contoh zaman kita budak-budak kan, lari-lari siapa masuk pintu dulu, you know that feeling. Dan ramai, wallahi, ramai rumah-rumah saya pergi, saya sudah dapat the same reaction. Tapi saya selalu akan cakap InsyaAllah tak ada apa-apa. Dan ayat ni selalu nak kasih orang tenang, supaya dia tak fikir sangat. And the ruqyah will be, InsyaAllah, it will be much more tranquil. Kalau kita cakap itu memang jin sedang tolak tu, jadi di bilik ni memang ada banyak, kena panggil saya 10 kali. Jadi peranan seorang peruqyah tu adalah menenangkan keadaan. In fact, tulisan Syekh Musdar Bustamam Tambusai, seorang peruqyah dari Indonesia, dari Medan kalau tak silap saya, dalam kitabnya Fiqh Ruqyah, dia explain, yes we know all this tanda, we can know ni sihir mungkin, we can know ni jin nasab, we can know ni mungkin jin asyik, we can know ni mungkin gangguan yang datang dan yang pergi, but never ever say that it is confirmed, because ni benda gaib. Hanya Allah sahaja yang maha mengetahui. You can guess, but the exact thing you won't know. Kau jangan jadi Tuhan lah kira maksud. Ni jin, ni sakal saya nak berbual dengan jin dia tadi. Tak boleh macam gitulah. Tapi ramai dekat TikTok live. Saya perasan kalau it's a trend. Saya tahu kalau you buat benda macam ni, you akan dapat lots of likes, traction, orang akan tengok, orang suka benda-benda ni. Dia akan selalu akan berbual dengan khadam orang, berbual dengan jin orang. And this thing is very misleading. Benda-benda ni tak pernah ada dalam Islam. Kita pernah cek dalam kitab-kitab ruqyah rawatan, guru-guru kita, all the veterans, benda ni tak ada. Cuma it's a new trend yang orang buat. It can be anyone, sesiapa saja boleh buka TikTok live cakap saya boleh tengok you punya khadam. You bagi nama, date of birth, nanti khadam harimau putih, merepek lah, bidadari gunung ni, macam-macam. Saya pula dengar. Dengar, kita kena macam fun jugalah dengar. Kita tidaklah mengutuk ke apa, cuma bila dengar tu macam so this thing you know, they are still happening lah. So berhati-hati para pendengar KRZ yang menonton, mendengar juga. Alam ghaib ni ialah ilmu Allah SWT. Manusia tak ada. So kalau manusia boleh confirm cakap ni, berhati-hati, you sedang melanggar apa yang diajarkan dalam Islam. Be very careful. Benda ni bukan kita cakap, tetapi agama kita mengatakan. Baik, selesai sudah kongsi kisah yang pertama yang disampaikan oleh Ustaz Tam. Sekarang ini adalah sesi interview dengan penaja kita pada hari ini, The Hijamah Associate. Jadi over to you Ustaz Tam. Alhamdulillah. Okey, jadi kita tahulah kalau mafhumnya dalam pemahaman dalam Islamnya, dalam hadis, kalau ada benda-benda yang merawat tu di antaranya lah bekam. Rasulullah SAW pernah melakukan bekam lah. Dan cara dulu dengan sekarang, I think ada yang masih gunakan sama kan. I believe ada yang pakai yang pen kan, pen nanti dia buat macam ASMR. Okay. Tak ada orang layan Kemudian ada juga yang pakai potongan. Dia pakai apa? Scalpel ada pakai scalpel, ada pakai razor blade. Dan kalau I believe saya baru dapat tahu, is it a true fact that kalau kita nak potongan kalau pada kulit orang tu, dia ada kulit punya arus arus. Kita jangan potong melintang. Is it macam kita kena ikut dia punya, is it something like that? Arus saya tak pernah dengar, tapi the layers yes. Layers yes. Like how deep kita nak pergi bila kita potong tu, shouldn't go too deep. So tak boleh dalam sangat lah. Yes. So we only target the capillaries. So we don't go to the fats sampai kena adanya arteries atau veins. So we only go to the level of capillaries sahaja. Kalau for the both of you Hijamah Associates, do you practice cutting ataupun pakai pen? Which one is safer? Okay, actually both depends on your skill atau your proficiency. So macam kalau pen is already calibrated, so insyaAllah tidak akan potong terlalu atau tidak akan macam cucuk dalam accidentally tercucuk lagi dalam takkan. Pakai scalpel, masalahnya kalau orang tak pandai bikin, boleh kelar dalam sangat, boleh cause permanent scarring, which happen to a few of my customers. Nampak badan berbilai-bilai, tak hilang-hilang kan? Tak akan hilang. Nampak gayanya tak akan hilang. Itu macam Wakanda Forever lah. Sudah berapa banyak dia dah bagi.
Jadi macam kulit buaya. Tapi betul tau, benda ni is very important. Saya tahu bekam tu sunnah, tapi kalau betul kalau orang salah gunakan tekniknya, ramai kita nampak banyak contoh-contoh. Saya belajar bekam, I'm not an expert like the both of you lah, of course. Kita tahu jangan sembarang. Tak tahu, tak ada skill, jangan go dulu. And pen is always safer Yes, betul tak? InsyaAllah. Alhamdulillah. Okay, Hijama Associates berapa lama dalam bidang doing all this cupping, wet, dry cupping, berapa lama? I personally I dah buat 6 tahun. 6 years. Alhamdulillah. Hijama Associates has been running for 5 years. 5 years already. 5 years. Terus Sec 1 sampai pre-U2 lah. Lama. Sama sekolah ke apa? Lama sih, Masya Allah. So dia very young, Masya Allah, Alhamdulillah. And their skills known throughout Singapore. I think banyak media platform lain pun pernah feature you guys. And Alhamdulillah, thank you so much for sponsoring us. Cuma boleh tak you tell us, kita punya penonton, apa yang niche yang Hijama Associates ada that you can offer untuk orang-orang ramai? Okay, so I guess one of our niche would be because we provide house call services. Jadi kita datang rumah. Jadi orang tak payah nak risau-risau untuk travel. Ada orang susah nak travel. Juga because ada package kita yang kita buat orang tak tahu yang kita boleh buat. Seperti macam kita buat bekam untuk specific condition lah. Macam ada orang mungkin nak cuba mengandung, ada orang ada yang kencing manis, darah tinggi. So kita ada package yang tertentu. Tapi package-nya berlainan pasal point-point lah. Jadi kita tapi biasanya kita akan terangkan point bila waktu tengah treatmentnya lah. Kalau saya maybe Fadafina pula sebagai seorang muslimah, I believe your clients muslimah banyak clients muslimah punya clients ramai. Kalau you nak cari boleh cari diorang lah. I think Hijama Associates provide for muslimah punya bekam, which ramai orang tanya, kita tak tahu nak provide siapa at that point of time. And I think bila kita jumpa you guys, kita tahu. Masya Allah. Ada tak bekam-bekam di muka? Ada, banyak. Kita bekam kat muka mainly untuk sinus. Ya, tapi for the most part banyak yang diorang nak macam kurangkan dull skin, nak lawa kan. Dia orang pakai seri wajah. Kita cocok tang sini, cocok tang sana. Actually saya salah satu eksperimen lah. Saya bekam untuk muka, because especially during COVID kita banyak pakai mask, jadi banyak jerawat batu. Jadi Alhamdulillah I did bekam dekat muka about 3-4 kali and dah banyak beza sekarang. Jerawat kita boleh tu? Boleh. Aktif jerawat pun boleh. Actually lagi best bila cocok tengah. Putih semua keluar. Nampak dia keluar. Pimple pop. Okay, ada tak macam kita bekam muka untuk jadikan muka kita macam K-pop BTS? Impossible. Impossible. Tak, maaf. Okay. Benda tu tak boleh nak confirm. Tengok asal dia macam mana lah. Tengok asal dia. Nak kena cari scapegoat lah daripada Korea kan. Sorry. Points kat muka kat mana? Just nak tahu. Sini. I mean paling normal is sini. Tapi ada juga kat sini boleh buat. Mana-mana lah actually. So dia tergantung kepada apa dia punya objektif dia nak buat bekam kat muka. Tapi biasanya kita akan buat kat yang pipi lah, kat cheekbone, kat dahi satu dan kat dagu satu. Tapi masa dulu orang lagi confident nak buat bekam muka pasal pakai face mask kan, jadi tak nampak. Yalah. Bila buat nampak bekas orang segan sikit. Nampak macam Pikachu je. Pikachu dua sini. Okay, I have one question lah. I mean, for a layman why should I bekam? And usually what symptom yang I ada that is recommended for bekam? Okay, let's say kalau nak cakap pasal layman, the simplest term is nak kata vehicle kita jaga bergerak, engine kena overhaul. So similarly badan kita pun sama. Tapi like our body works in a different manner. Dia actually boleh baik sendiri, tapi dia punya faktor yang kacau kadang cara pemakanan, cara lifestyle. Dan ini semua akan ganggu kita punya pedalaman lah. Jadi insyaAllah bila kalau orang tu senang, paling common symptoms kita orang selalu our customers macam sakit belakang, muscle tegang, ni semua insyaAllah boleh dibekam. For myself, I also selalu juga pergi bekam jugalah. And I can feel the difference lah. So I did ask lah, okay, ni bekam ni proses dia macam mana? Dia bilang when you keluarkan darah-darah yang kotor, your body will raise and replenish those blood, and then you will feel refresh lah. And then I say, oh okay, there's some truth to it because we dah went through. But I've heard some cases orang bekam pengsan je. Do you guys encounter that? Tengah bekam, pengsan. Alhamdulillah kita dua tak pernah. Our therapist pernah. Tapi itu itu is a mistake
partially on the customer side. Oh, okay. Itu dia tak makan. Tapi lemak. memang ada orang sampai tahap pingsan. Actually a few of my customers dah share, dia pergi certain tempat sampai pingsan-pingsan. Ada sampai terkencing pun ada juga. Kesian. Kencing. Pasal mungkin dia dah takut. Muka terkejut baru tahu. Dia baru tahu. Mungkin orang tu dah takut sangat. Tapi pasal dia masih kena carry on dengan proses dia. Jadi dia takut mungkin pasal tu dia terpingsan. Tapi mungkin darah pun dah keluar banyak sangat. Jadi mungkin tak there wasn't damage control sebab tu orang tu sampai pingsan. Usually for body kita untuk maintain well, is it recommended monthly, weekly, annually, every 4 months? Every 4 months will be good, right? That will be the best because every 4 months. Scientific evidence to it lah. Like macam because our red blood cells akan always replenish every 120 days. Jadi insyaAllah bila kita berbekam tu dia akan membantu proses kita lah. Tapi also tergantung kepada condition. Ada orang boleh buat bulanan, ada buat 4 bulan, ada sampai setiap minggu pun ada juga. Setiap minggu Tengok diorang jaga medical condition lah. Okay. Saya perasan athletes pun banyak pakai kan? Macam dulu ada sukan SEA Games tu kan, swimmers banyak pakai. UFC punya fighters pun banyak pakai. Serius Ni mesti tengok MMA nak masuk tapi takut kena bantai. Nak bekam je tapi tak nak fight. Kira dah halfway dah. Dia dapat bekam. My next question ultimately will be selama you guys berbekam, pernah tak orang yang ada gangguan and then you guys bekam, and then what happened? Ada tak? Macam dia rasukan ke? I had just one experience. Okay, when I sampai, lepas tu dia cakap, Fina, Kak tanya Fina, kalau orang ada gangguan, Fina buat tak? Dan macam like, Kak, saya dah sampai, Kak. Dah saya balik. Apa dia kata, ya kakak memang ada lah. Dan was like, actually kakak tak expect yang Fina akan sampai. Pasal bila biasanya kakak book orang tak pernah sampai rumah. Orang tak nampak rumah. So I was like macam okay. So I was like, okay, I'm the chosen one, you know. So I'm like okay. Tapi macam yalah, that I macam okay, actually I very penakut tau. Tapi at that point macam tak ada, bukan action lah, tapi Bismillah. macam Bismillah, macam sikit pun tak ada rasa takut. Masya-Allah. So I was like macam okay, Alhamdulillah. Dan bila I dah start tu, I cakap dia, okay, kalau dah gini saya buka Al-Baqarah ya Kak. Saya just buka kat YouTube gitu lah. So bila I start buka Al-Baqarah je kan, dia dah start macam serius lah. Cocok cepat-cepat. dekat sikit. Macam gitu lah. Okay, lepas tu kau rasa aku cocok tapi tu sikit. Lepas tu dia dah macam okay. Dan after that bila kita nak start buat, bila I dah cup, dia start rasa nak muntah. Bulung. Then and then bila, tapi dia nak gerak tau. She was okay, dia tengah baring tiarap on the bed. Lepas tu tangan dia dah gini-gini, macam scratching the bed. Lepas tu dia dah macam nak muntah. Dia macam gitu lah. Dia siapkan lah. Seram apa? Dia muntah. Dia siapkan macam Dia tak muntah. Okay, jadi macam bila I dah start cucuk, dia stop. So I don't because I don't belajar ruqyah anything, so I really don't know tau. Tapi I macam at that point macam okay, tak apa. So I just zikir banyak lah. Really like serahkan ke Allah lah, like fully. It's an experience Kalau tak lalu tak tahu. Habis dia kata like apa, bila dia urut, walaupun dengan orang lain pun, kalau the moment orang tu pegang je kan, dia akan start kerasukan. Tapi at that point when I did it, benda tu tak dapat surface. Dia macam nak je tapi tak keluar. So I don't know. How hijama is part of ruqyah is also the same though. Because example there are people yang kita tahu ada tanda-tanda gangguan, dia pergi medical line pun tak ada apa-apa. The getar-getaran is the clue. Let's say dia getar selalunya mungkin kat tangan kiri. Kita baca ruqyah rajin di getaran. Okay, ini tu dengan pengalaman tu differentiate lah. Ni getaran sendiri ke getaran yang buat-buat. Okay, so diterangkan oleh para ulama juga dalam kitab-kitab ruqyah will be finding the points lah. And especially you guys do hijama kan, ada the point untuk kita cup. Itu point-point yang di mana jin tu boleh sembunyi kat dalam bahagian situ. Yes, correct. Especially so sekarang you baru tahu kan. So selalunya kalau jadinya rasukan ataupun duduknya makhluk itu, berdasarkan pandangan Syekh Abu Al-Barra dalam kitab Ruqyah Syar'i, duduknya di sini, di belakang sini lah. Ada pandangan yang mengatakan dia berada di mana-mana aliran darah. Dua-dua pandangan kita terima, but the sign kat situ selalunya getaran. So you can cup there lah.
Sebab makcik tu mungkin you dah attack dia punya main spot tu, mungkin tak jadi rasukan lah. Kalau urutan saya belajar dengan guru saya pun, dia ada points yang begini kan, dan yang in between the spine kan, yang tengah betul. So betul, bila kalau you baca you tolak urut usap kan, dia senang muntah. Torikul Mas. Torikul Mas. Jalan tu kan. Yes. Itu antara yang terbaik lah. So maybe satu hari insyaAllah you boleh infused. Para pendengar KRZ yang ada macam gangguan-gangguan, Muslimah nak buat bekam dengan Fina. Tapi kalau nak ruqyah InsyaAllah InsyaAllah tak adalah. InsyaAllah semua okey. Tapi Muslimah kalau nak cari, senang cari mereka. InsyaAllah mereka ada few other therapies yang boleh sama-sama, and at your convenience. Maksudnya boleh pergi ke rumah you. And saya belajar bekam, and it's not easy. Nampak macam senang cocok-cocok, tapi kalau you tak faham kan, dia ada teori dia kena faham kenapa. Dan kalau macam diabetic patient, stroke lain. Dan kita kalau buat tu, kita kadang kat tangan macam leave it to the experts. Kita kasih orang yang lebih mahir lah. Jadi untuk para penonton KRSG, bagi anda yang inginkan servis hijama bersama di Hijama Associates, so macam mana saya nak book? Okay, boleh pergi Instagram kita, IG. Ada link kat situ. Boleh WhatsApp kita juga. WhatsApp di number 93245513. Bahasa Melayu susah 93245513. Hello hijama, hello, saya bekam sekarang InsyaAllah make your bookings, InsyaAllah. Semoga dipermudahkan urusan anda semua yang inginkan kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Baik, insyaAllah kita selesai pun sudah interview dengan Hijama Associates. Terakhir segmen kita ialah kongsi kisah yang akan disampaikan oleh saudari Fina, InsyaAllah, daripada pengirim kita. Jadi are you ready? Yes. Over to you. Okay. Salam Ustaz. Salam. Cepat. Kita cakap Ustaz mana Tak, dia cakap Ustaz je. Ustaz bagi kita lah. Okay. Saya nak tanya macam mana nak bezakan sawan dengan kerasukan. Tadi bawa anak saya, anak perempuan umur 12 tahun beli buku sekolah. Tengah fitting baju, tiba-tiba dia rebah tapi mata dia terbuka. Saya sempat sambut dia dari belakang. Saya panggil nama dia 3 kali 4 kali, dia tak jawab. Saya perhatikan mata dia, sekiranya matanya berkelip atau make eye contact with me, tapi dia tak respon. Muka dia tukar pucat. Saya minta tolong admin call ambulance. Sementara tu saya baca surah 3 Kul dan sapu di kelapa. Sapu di kepala dia. Kepala kan, kelapa. Sapu di kepala dia. Lepas usap kepala dia, mana dia? Okay, lepas usap kepala dia, bibirnya kembali merah dan mula sedar tanpa lemah. Dia tak berbual, diam saja. Ambulans bawa ke KKH. Blood pressure, heart rate, sugar, sodium semua normal. Saya bacakan Bismillah 5 untuk anak saya minum. Nampak ada perubahan. Dia kembali semangat, mula berbual dan senyum ketawa seperti biasa. Doktor discharge sejam kemudian, katanya fit seizure. Soalan saya, apakah ada kaitan ruqyah dengan sawan, fits or seizure? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, kalau benda tu berlaku betul, kita always go for ambulance first. You jangan call KRSG pula. Jangan call kita orang dua. I believe ramai peruqyah lain pun tak akan take the step yang sawan okay, saya turun. Jangan. You always go for medical. Apa-apa kalau orang tu meninggal, habis, you will be accountable for it. Jadi benda ni penting untuk para penonton, para pendengar KRSG, dan juga para penyokong Hijama Associates. You kena tahulah, bila benda ni berlaku, always go for medical experts first. Kita call ambulance secepat mungkin. Go to A&E, emergency punya diorang akan cater to you the fastest or the soonest as possible. Kemudian bila dah balik, you nak buat ruqyah boleh. Dan boleh tak you tahu antara betul di antara orang tu kena fit seizure ataupun rasukan? It's a bit hard, walaupun dia ada fine line. Yang saya tanya guru-guru saya yang lebih veteran, dia kata kalau keluarga tu rasa benda tu agak janggal, tak pernah berlaku, buat ruqyah. Kalau dia macam common, dia biasa kena, dan doktor kata ni memang is a medical punya benda, means you faham lah, itu bukan gangguan rasukan. Boleh juga ruqyah dengan niat syifa dawa sebagai penyembuhan. Ayat Al-Quran works that way. Tapi kalau lagi satu, kalau contohlah you tahu symptoms macam diterangkan, memang kalau orang kena fit seizures, dia boleh pergi nanti lepas CNE, dia nak check, dia memang semua akan stabilize balik, quite normal. Nanti rasa macam tak ada apa-apa. So terpulang, it's a matter of choice lah. Bagi saya, kalau you rasa ada some doubts, you nak check, silakan. Tapi jangan sekali lah. Kalau dah banyak kali, tak banyak kali lah, a certain pattern you rasa macam pelik anakku ni,
Dan biasanya kena budak lelaki. Jarang perempuan kita dengar kena fits. Ya. Kita balik kepada zaman Rasulullah SAW. Ummu Zufar, seorang sahabat wanita yang pernah kerasukan. Ni distinct kita panggil mas, al-masu. Seperti dalam Al-Quran diterangkan kan, yatakhabbatu syaitanu minal mas. Mas kat sini seerti macam rasukan, ataupun I would say is seizures lah. Okay. Now for me simple, I will ask for tanda-tanda dulu. Because I remember saya pernah rawat this person. Dia memang background dia daripada kecil dah mula nampak hantu dah. Kononnya macam mata hijab terbuka gitu. Selalu ada kena gangguan. Rumah selalu dengar bunyi-bunyi pelik-pelik. Dan bila dia bercakap ruqyah, jadi. But then again medical mesti number one. Okay, you need to jumpa doktor tu mengesahkan ni macam mana. So you can supplementary your rawatan tu dengan baca Al-Quran lah. Betul. Nah, balik kepada cerita Ummu Zufar. Yes, selalu kerasukan. Okay, dan kemudian Ummu Zufar jumpa dengan Rasulullah. Dia bilang, doakan aku ya Rasulullah. Rasulullah bilang, kau nak mana satu? Nak dua? Sama ada aku doakan kau sembuh atau engkau sabar dan ke atas kau syurga. Ummu Zufar pilih nama tu. Aku akan bersabar. Tapi aku minta engkau ya Rasulullah doakan, jikalau aku terkena mas tu, al-masu, serasukan ataupun seizures macam the spasm of the muscles uncontrollably kan. Jika aku minta engkau doakan supaya aurat aku tertutup, kerana bila berlaku seperti itu aurat terbuka. Dan zaman Rasulullah SAW, kalau kita baca hadis mengenai rasukan, kebanyakan pun juga budak kecil yang terkena seperti itu, dan Rasulullah akan baca ayat Quran, kemudian tepuk ukhruj ja'adwallah, keluarlah musuh Allah. Bila ditepuk suruh keluar, bermakna ada benda masukan. Itu sebab ulama dia derivekan dan tafsirkan lah perbuatan Rasulullah ini menunjukkan bahawa rasukan itu ada benarnya dalam ilmu ruqyah syar'i. Okay. Jadi insyaAllah sekadar itu sahaja. Tengok time pun dah masuk 40 minit ni, Masya Allah. Ya, terima kasih kepada terima kasih kepada penaja kita di Hizam Associate bersama kita pada hari ini. Kita doakan semoga maju sukses terus sampai ke akhir hayat, Masya Allah. Amin. Doakan juga kita daripada Kisah Ruqyah SG, daripada kami juga yang ada services ruqyah. Kalau nak dipersilakan, kalau di Hizam Associate pergi IG, insyaAllah. Sekian saja daripada saya, Rudin Zainur, Tamliha Khamsani, Fahmi, Fina. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.